Oke, selamat sejahtera semua. So, hari ini kita sambung pembelajaran kita dalam 7.2, tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. Oke, kita pergi kepada tenaga keupayaan graviti terlebih dahulu. So, tenaga keupayaan graviti adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat sesuatu objek ke suatu ketinggian h dari permukaan bumi. Oke, formula untuk tenaga keupayaan graviti adalah mgh. mgh dan m ini adalah g-sim dalam unit kg. Oke, graviti ini pecutan graviti dalam unit ms negatif 2. ms negatif 2. H pula adalah ketinggian dalam unit meter. Oke, dan kita boleh membuat short form dia. PKG sama dengan MGH. Oke, soalan 1. Sebuah lift KLCC mengangkat suatu beban yang berjisim 1.500 kg setinggi 30 meter. Kita tengok soalan 1B. Berapakah tenaga keupayaan graviti itu pada ketinggian 30 meter? Dan formulanya ada di sini, MGH. PKG sama dengan MGH. Kita mesti ingat formula dia. So, M ini dalam unit kg, gravity 10 ms negatif 2, dan height ataupun ketinggian meter. Oke, M kita masukkan nilai berjisim 1.500. Oke, darab dengan gravity selalunya adalah 10. Oke, darab dengan ketinggian 30 meter. So, 450 joule. Oke, dia dalam tenaga ini dalam unit joule. So, next, kita pergi kepada tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal merupakan tenaga yang disimpan oleh suatu objek kenyal yang berubah bentuk kerana dimampat atau diregang. So, dalam tenaga keupayaan kenyal, kamu kena ingat dimampat atau diregang. Oke, kita baca lagi. Spring yang dimampat atau diregang mempunyai tenaga keupayaan kenyal. Tenaga keupayaan kenyal formulanya adalah 1/2 Fx. Dan kita boleh buat short form dia TKK. Mewakili tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 Fx. F ini adalah daya regangan atau mampatan dalam unit Newton. Dalam unit F ini dalam unit Newton. X ini dalam unit meter. Kita tengok contoh soalan. Panjang asal spring S ialah 20 cm. So, kita ada satu spring. Spring panjangnya adalah 20 cm. Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring S ialah 20 N, dikenakan daya, mungkin kita boleh membuat ilustrasi. Sini ada daya di sini sebanyak 20 N. Oke, kita letaklah daya di sini. So, apa terjadi kepada spring? Panjang baharunya menjadi 12 cm. So, dia akan jadi pendek. Oke, 12 cm. So, hitung tenaga keupayaan kenyal yang dipunyai oleh spring S yang termampat itu. Spring S termampat disebabkan sebab dikenakan daya. So, apa jadi apabila dikenakan daya? Spring akan menjadi lebih pendek. Oke, so kita kira, so TKK sama dengan 1/2 Fx. Oke, 1/2 darab dengan daya yang dikenakan adalah sebanyak 20 Newton, darab dengan beza spring asal dengan spring akhir, 20 tolak 12 cm. So, sebanyak 80 joule. Kita tengok satu soalan lagi ya. Oke, kita tengok sini soalan nomor 2. Anak panah yang ditarik pada satu tali busur yang kenyal. Tali busur tersebut ditarik dengan 25 N daya dan ianya ditarik 0,5 meter dari panjang asalnya. Kira tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam tali busur itu. So, ini tali
Oke, yang ini busur. Panjang yang ditarik adalah 0,5 meter. So, perubahan dia daripada asal ditarik pergi ke 0,5. So, kita boleh buat dia ilustrasi seperti ini. Oke, so yang ini panjang, ini asal, dia ditarik, tarik, maksudnya regangan. So, kita masukkan formula 1/2 Fx. Oke, 1/2 darab dengan daya yang dikenakan adalah sebanyak 25N. Darab dengan 0,5. Oke. Kenapa kita tidak perlu tolak? Sebab dia dari panjang asal baru dia ditarik. Oke. So, kita gunakan kalkulator 1/2 darab 25 darab 0,5. So, 6,25 Joule. Oke.